Dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pilih kita lagi duduk dalam majlis kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis Maulid. Ini majlis yang dipilih oleh Allah. Majlis untuk menyambut, untuk bergembira dengan Nabi. Majlis ini Allah pilih betul-betul siapa nak duduk di dalamnya. Kata guru kami dulu, takkan Allah akan pilih orang yang Allah benci, orang yang Allah tak suka duduk dalam majlis kekasihnya. Kita ni dipilih oleh Allah duduk dalam majlis, bahkan bukan dipilih, berkali-kali dipilih. Tuan-tuan, tak dapat tidak nak rasa syukur. Nak rasa besar syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih kita duduk dalam majlis ni. Tuan-tuan, muslimin muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, cucilah mata kita. Hidangkanlah orang kata jamuan pada mata kita dengan melihat para habaib ni, ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah sahabat-sahabat kita, para solehin yang duduk dekat sebelah-sebelah kita. Beginilah kita harapkan satu masa nanti di akhirat Allah bangkitkan kita semua di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muka orang sebelah-sebelah ni lah orang yang sama kita duduk dalam majlis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, majlis ini majlis istimewa. Sebab apa? Sebab majlis ni diidofahkan kepada Rasulullah. Apa yang diidofahkan kepada Rasulullah, disandarkan kepada Rasulullah istimewa, special. Kata guru kami dulu, Allah, kenapa Allah tak pilih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lahir dalam bulan Ramadan? Kan Ramadan itu bulan yang agung. Bulan besar. Kan baik kalau Nabi yang besar ini, Nabi yang agung lahir dalam bulan yang besar. Tapi tidak, kerana Nabi kita ini sedia kala agung. Bahkan apa yang disandarkan kepada Nabi itu agung. Nabi tak berhajat kepada satu yang agung untuk diagungkan. Bahkan Allah pilih satu bulan yang tak ada apa-apa. Bulan Rabiul Awal. Bulan ini dilahirkan Nabi kita sehingga bulan ini menjadi bulan agung. Rabiul Anwar. Rabiq yang bercahaya-cahaya. Begitu juga kenapa tak lahirkan Nabi dalam hari Jumaat. Nabi lahir hari Isnin. Kan hari Jumaat itu Sayyidul Ayyam. Nabi kita Sayyidul Mursalin. Kan kena tu. Tak dibuat kerana apa? Nabi tak berhajat kepada hari untuk mengagungkan Nabi. Orang seluruh hajat-hajat yang besar. Sama hajat dunia atau hajat akhirat. Kita hajatkan hajat yang besar. Sebab yang kita hadap ini, antara yang kita hadap ni Rasul. Yang kita sedang tawarkan tunjuk kepada Allah ni Majlisul Rasul. Tuan-tuan, Nabi SAW bukan setakat namanya. Bukan setakat hatinya. Kita ini kalangan orang yang ada hati kita dengan Rasulullah. Bahkan lebih dahsyat, kita ni dalam hati Rasulullah. Oh, hebat umat Muhammad SAW. Nabi SAW tak pernah lupa kita dalam berdoa. Sayyidatina Aisyah pernah minta doa daripada Nabi. Nabi doa. Nabi kata, Aisyah, aku mohon kepada engkau ni, aku mohon daripada Allah, ampunkan dosa engkau. Dosa dulu, dosa sekarang dan dosa akan datang. Dalam hadis melompat Sayyidatina Aisyah seronok. Seronok Sayyidatina Aisyah. Sebab apa? Yang doa suami. Bukan setakat suami, bahkan suami ini Rasulullah. Doa, ampun. Apa dia? Dosa dulu. Okeylah, dosa dulu. Dosa sekarang, yang sekarang pun ampun. Dan dosa akan datang. Makna apa? Sah ahli jannah. Yang minta suami Rasulullah. Seronok. Nabi kata seronok Aisyah. Seronok ya Rasulullah. Nabi kata doa ni aku tak pernah lupa untuk umat aku tiap kali lepas solat. Untuk kita, Nabi tak pernah lupa. Masuk kita dalam hati Nabi SAW. Maka Allah tak pandang kita je. Pandang hati. Bukan kata hati. Wajah Nabi pun Allah pandang. Wajah Nabi pun mahal. Disebut dalam satu bait. Wa abyadaha yustasqal ghamamu biwajhi. Diberi minum, diberi hujan bagi orang yang kemarau dengan wajahnya Nabi. Ketika Nabi masih bayi, masih baby lagi. Pernah berlaku Ramad, pernah berlaku musim kemarau di kota Mekah. Tuan-tuan apa buat? Abdul Muttalib bawa Nabi ke Baitullah, ke Kaabah. Bawa baby ni. Apabila sampai di Kaabah, Abdul Muttalib angkat
Buka wajah Nabi tadi, tutup wajah baby tadi, dia buka wajah Nabi menghadapkan ke langit, terus hujan. Yustasqal ghamam, diberi minum, diberi hujan dengan sebab ni wajah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan main-main wajah. Belum hati baru wajah. Wajah yang mana Allah tukar arah kiblat dengan sebab wajah ni. Allah sebut qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Ketika Nabi SAW di Madinah, Nabi ni orang Mekah, hati dia pada Kaabah. Ketika di Mekah boleh lagi semayang Masjidil Aqsa menghadap Kaabah. Di Madinah, Kaabah dekat belakang. Semayang Masjidil Aqsa menghadap, Nabi rasa tak seronok. Tiap kali semayang, Nabi hadap langit. Ngadap, tak minta dengan mulut, ngadap dia. Tunduk balik, harap-harap kalau Sayyidina Jibril turun, suruh tukar kiblat. Tapi apa kata Allah? Qad nara, kami tengok wajah itu. Wajah yang sentiasa kami pandang. Taqalluba wajhika fis sama', yang mana kamu kejap turun, kejap tengok, kejap turun. Dengan wajah Nabi SAW, Allah pandang. Apa Allah kata? Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka kamu ubah. Maka kamu hadaplah. Ikut. Kami ubah kiblat tadi. Qiblatan tardaha. Ke mana yang kamu redha wahai Muhammad? Ke mana yang kamu nak? Tuan-tuan, Nabi nak arah mana? Ubah kiblat terus. Ini wajah. Hari ni tuan-tuan untung. Kita datang majlis Nabi. Semua benda yang ada kena dengan Nabi besar. Malam ni duduk pun dah besar. Apa lagi tuan-tuan duduk, tuan-tuan selawat kepada Nabi besar. Selawat malam ni besar, selawat ijtima'i. Selawat beramai-ramai ni. Wallahi majlis malam ni disampaikan kepada Rasulullah insya-Allah. Amin. Tuan-tuan, malam ni masjid, malam ni ada iklan, satu peluang untuk kita nak tambah lagi saham kita. Hari ni infak masjid, hari ni buka peluang menaik taraf anjung tangga utama masjid. Masjid Ibadur Rahman, ada infak untuk masjid. Tuan-tuan, dalam poket kita ada RM1 lagi RM1. Ada bagi RM5, RM5, ada RM10, RM10. Tapi bak kata orang mancing. Nak dapat ikan kecil, umpan kecil. Nak ikan besar, umpan kena besar. Lagi mahal ikan, lagi mahal umpan. Tuan-tuan pandailah letak umpan malam ni. Kan? Umpan dia besarlah tuan-tuan dapat insya-Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita niat malam ni sumbangan yang kita bagi ni, sama ada kita niat untuk diri kita, untuk mak ayah kita, untuk arwah mak ayah kita pun, apa yang kejap lagi masjid sumbang, buat tabung lah. Haji? Tabung ke apa bergerak malam ni? Ada tabung yang akan bergerak tuan-tuan, kita niatkan sumbangan ni. Satu, kita niatkan juga sempena majlis maulid. Boleh insya-Allah Baik tuan-tuan. Sering datang ke majlis maulid bukan tanda kita ni muhibbin. Kena ingat. Tuan-tuan sering datang ke majlis maulid bukan tanda tuan-tuan bercinta lagi. Tuan-tuan, satu orang pecinta dia ada bukti cinta dia. Satu orang yang bercinta dia ada bukti percintaan dia. Zaman Nabi SAW, para sahabat tunjuk bukti kecintaan kepada Nabi. Bukti kecintaan kepada Nabi SAW bukan sahabat setakat selalu ratib nama Nabi. Bukan setakat menyebut tentang Nabi di rumah. Bukan setakat menyebut nama Nabi di majlis-majlis mereka. Tapi mereka begitu istiqamah, begitu setia dalam mengikuti Nabi SAW. Para sahabat terkenal orang yang mentaati Nabi dalam suruhan perintah sunnah Nabi SAW. Ini sahabat Nabi. Kalau kita nak jadi petani, kena tengok petani yang dah berjaya. Kan? Kalau kita nak jadi apa pun tuan-tuan, tengok contoh orang dah berjaya. Tuan-tuan nak jadi muhibbin, tengok muhibbin yang dah berjaya. Para sahabat Nabi. Sahabat Nabi begitu berjayanya mereka menurut segala turutan Nabi SAW. Ada satu orang sahabat tuan-tuan, ketika berjalan di satu tempat, lewat satu pokok, dia akan tunduk. Pokok tu rendang, tapi taklah sampai tahap kena tunduk, tapi dia akan tunduk. Dia jalan, dia akan tunduk. Sehingga orang tanya, dia kata, kenapa entah ni kalau lalu sini tunduk? Sedangkan pokok ni dah besar dah, dah menyulang dah. Dia kata, aku pernah berjalan bersama Nabi. Ketika itu pokok ni kecil, rendang.
Ketika itu Nabi tunduk. Sebab itu aku tunduk. Walaupun pokok ini dah menjulang tinggi, tapi sebab aku lihat perlakuan Nabi tunduk kat sini, aku tunduk. Sahabat ini mentunduk sehingga pokok tu pun dah ditebang. Tak ada pokok lah. Ketika lalu dia masih tunduk. Tuan-tuan tengok. Sahabat Nabi, dia tak pernah khilaf dengan perlakuan Nabi SAW. Ikut. Kan? Daripada kalangan kutub. Imam besar kita, Imamul Haddad. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Apa kata dia? Dia kata, man sannah. Kan? Dia kata, ma min sunnatin sannahu Rasulullah SAW illa arja hamiltu biha. Tak ada satu sunnah pun daripada sunnah Nabi SAW melainkan aku berazam dan aku cuba buat daripada semua sunnah-sunnah tu. Tak pernah tinggal pun walau satu sunnah Nabi SAW. Aku akan buat. Oh ni. Mereka orang yang taat dengan sunnah Nabi SAW. Guru daripada kalangan guru-guru kami, Habib Ibrahim bin Umar bin Agil bin Yahya. Satu orang ulama besar. Tuan-tuan, dalam kehidupan beliau di akhir hayat yang uzur. Ketika uzur, yang bantu beliau khadim dengan anak-anak dia. Bila nak ambil wuduk, khadim dia dengan anak dia akan datang tolong urus. Jadi bila nak ambil wuduk, bila tangan nak ambil wuduk tangan, nak kena selinsing. Nak kena apa ni? Orang panggil selinsing lah lengan ni. Jadi anak dia pun pergi selinsingkan lengan ayahnya ni tangan kanan. Dia pun selinsing tangan kanan. Oh, ayah dia kata stop. Dia kata ni tak betul. Sebab apa? Sebab sunnah Rasulullah pakai baju masuk tangan kanan dulu. Kemudian baru tangan kiri. Ketika buka baju keluar tangan kiri dulu. Lepas tu baru tangan kanan. Ini nak ambil wuduk tak buka pun. Tapi nak selinsing. Nak selinsing macam buka baju. Ayah dia kata. Tangan kiri dulu. Anak dia pun terpaksa keluarkan balik. Selinsing tangan kiri dulu. Kan? Lepas tu baru tangan kanan. Dah selesai ambil wuduk. Anak dia pun nak tutup balik. Dia kata yang ni macam nak pakai baju. Tangan kanan dulu. Lepas tu baru tangan kiri. Allah tuan-tuan. Ini tuan-tuan tengok. Ini pembesar-pembesar akhirat. Orang yang sangat perhati sunnah Nabi SAW. Apa kata dia? Laulam nakun hakaza, ma nakun hakaza. Kalaulah kami tak perhatikan benda-benda kecil macam ni, kami takkan jadi besar macam ni. Kita ni tuan-tuan, nak kena belajar. Inilah majlis yang mana tiap-tiap malam kita datang, kita sempurnakan sekecil-kecil sunnah Nabi. Yang orang anggap kadang-kadang sunnah tu kecil. Kadang-kadang orang perhati ini benda kecil saja. Tuan-tuan, bagi orang mencinta Nabi, dia tak akan anggap benda kecil. Para sahabat Nabi, tuan-tuan, kalau terlepas, apa dia? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram kalau terlepas, menangis. Menangis semau-mau. Sebab apa? Terlepas takbir dengan Nabi. Bukan terlepas semayang. Semayang sempat. Bukan terlepas rakaat pertama. Terlepas takbiratul ihram dengan Rasulullah. Menangis. Kan? Guru besar kita. Guru besar kami Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Mertuanya Habib Umar. Diceritakan oleh guru kami. Dia kata ketika dia Rubat Baydah, Habib Muhammad tak pernah tinggal pun takbiratul ihram. Ribat-ribat dia tak pernah tinggal. Semayang tetap. Dia akan jadi imam. Tapi pernah satu ketika, dengan kurang sihatnya, dia datang lambat. Dia terlepas. Bukan terlepas semayang, terlepas takbiratul ihram. Habis semayang, dia panggil satu orang pelajar dia kata, aku nak i'adah solat. Aku nak ulang semayang. Pelajar dia, kenapa Habib? Kan kita semayang tadi, kau pun dapat semua rakaat cukup. Dia kata daripada kecil, daripada kanak-kanak, kami tak pernah tertinggal pun takbiratul ihram. Daripada kecil, tak pernah tertinggal pun takbiratul ihram. Tak pernah. Tapi hari ni kami tinggal takbiratul ihram. Kami rasa semayang kami tak sempurna. Sebab tu kami kena ulang balik. Tuan-tuan ni. Ini orang yang pecinta Nabi SAW. Rasa besar.
Dalam Zubat disebut fafadlu bi takbiratul ihrami bi istighali aqibal imami. Diutamakan kan dalam sembahyang ni tidak lain melainkan takbiratul ihram. Likulli syai'in safwah wa safwatu salah takbiratul ihram. Dan bagi tiap takbiratul ula, dan bagi tiap-tiap satu ni ada partinya. Dan parti yang terbesar adalah takbiratul ula bersama dengan imam. Ini di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu orang Arab. Pernah satu orang Arab datang ke Madinah. Dia ikat unta dia. Ketika dia berbelanja di pasar, unta dia hilang. Unta dia lari. Lalu meraunglah Arab ni duduk dekat pucuk pasar menangis. Oh, menangis semau-maunya. Ketika orang pun datang, para sahabat datang tenangkan dia, ketika itu datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi baru keluar masjid, Nabi pun datang tengok. Nabi pun tanya, "Maluh, ni apa hal ni? Teruk sangat ni, kenapa ni? Kenapa ni?" Maka para sahabat yang ada kat situ kata, "Ya Rasulullah, Arab ni datang nak berbelanja di pasar, tiba-tiba dia ikat unta dia lari. Unta dia lari. Oleh kerana itu dia sedih ya Rasulullah sebab unta dia daripada unta yang mahal." Ni unta tak tahulah jenis Audi ke jenis apa kan. Menangis dia semua mau. Nabi kata, "Oh, pasal tu je ke?" Nabi kata, "Azunnu annahu fatat min tabiratul ula ma'al imam." Nabi kata, aku ingat, aku sangka dia ni terlepas takbiratul ihram dengan takbiratul ula dengan imam. Yang menangis teruk sangat. Arab tadi bila dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakap macam tu, dia pandang Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, hal takbiratul ula ma'al imam khairun min ibli?" Rasulullah, adakah takbiratul ula dengan imam lebih baik daripada unta aku? Nabi kata Nabi kata bahkan lebih baik daripada unta dan seluruh unta-unta dalam dunia. Kalau engkau dengan unta dalam dunia ni hilang pun tak boleh lawan takbiratul ula dengan imam. Tuan-tuan, ini harga sunnah Nabi. Takbiratul ula dengan imam tak boleh lawan harga dunia ni. Tak boleh lawan harga handphone kita. Tak boleh lawan harga kereta kita. Tak boleh lawan harga rumah kita. Takbiratul ula dengan imam lebih mahal daripada jawatan kita. Jawatan menteri, jawatan raja-raja dalam dunia. Sebab inilah kejayaan para muhibbin. Para pecinta Rasulullah. Membesarkan walau benda yang kecil. Yang kita anggap remeh hari ini. Kita hari ini walaupun orang anggap kita ini muhibbin. Orang anggap kita ni Masya Allah ahli maulid. Kita tak pernah rasa sedih pun kalau kita tak solat Jumaat. Kita tak pernah ada rasa galat. Kalau orang Melaka kata apa? Galat. Rasa galat. Kalau kita tertinggal solat Jumaat. Kalau 5 waktu sehari pun tertinggal, kita tak pernah rasa apa. Alhamdulillah. Tuan-tuan, moga dengan hadir majlis macam ni, Allah islah hati kita insya-Allah. Allah bersihkan hati kita. Allah masukkan dalam hati kita besarnya. Apa lagi tuan-tuan? Hari ni kita anggap apa? Siwak. Kan? Hari ni siwak. Kan? Hari ni pasal nak ceramah saya cari siwak. Nak cerita siwak, nak siwak. Dan siwak ni tuan-tuan, kita ni berapa kali hilang? Oh, kita ni cukup terror. Hilang. Lepas tu kita salah siapa? Syaitan. Syaitan curi siwak. Kan? Hilang je syaitan curi. Kita tak rasa besar. Para sahabat Nabi SAW, siwak ni perkara utama. Para salaf kita, leluhur, siwak. Sepanjang kami 4 tahun lebih mengaji di Tarim, kami bersaksi, guru kami orang yang sangat penting ke siwak. Sangat penting ke siwak. Bahkan Nabi kata, "Laula asyqa la ummati." Kalaulah aku tak nak umat aku susah, la amartuhum bisiwak. Aku akan suruh mereka bersiwak. Kan di kulla solah dan fi riwayat kulla wudu, pada setiap kali solat, ada riwayat setiap kali wudu. Bahkan Nabi kata rakatan bisiwak, 2 rakaat dengan siwak, khairu min 70 rakaat bi ghairi siwak.
2 rakaat siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Siwak. Tapi kita macam mana tuan-tuan? Dalam satu peperangan di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala. Dalam satu peperangan tuan-tuan begitu dahsyat. Peperangan sahabat tak boleh tembus kota. Sebahagian ceritakan kota Qadisiyah. Kan? Sebahagian mengatakan riwayat dalam peperangan yang lain. Tapi ketika peperangan sahabat tak boleh tembus. Sehingga Amir perang tulis surat kepada Sayyidina Umar minta hantar lagi batalion perang. Tak cukup tentera. Tentera tak cukup. Hantar lagi ya Umar. Nak perang ni. Dah sebulan dah perang. Tak boleh tembus. Hantar lagi. Maka apa kata Sayyidina Umar? Saya hantar balik surat. Kamu bukan tak cukup tentera. Tapi kamu tak cukup adab. Kamu bukan kurang tentera. Kamu kurang adab. Sayyidina Umar kata, mesyuarat kalangan kamu. Perhatikan apa sunnah Nabi yang kurang. Oh, ni surat Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala. Mesyuarat balik. Cek balik. Apa kurang ni? Oh, kalangan sahabat-sahabat besar kata apa? Kebanyakan tentera tak jaga siwak. Sibuk dengan perang. Sebulan sibuk perang. Ketika solat tak sempat nak siwak. Ketika wuduk tak sempat nak siwak. Tak siwak. Amir perang kata apa? Oh, kalau macam subuh ni semua pokok kita potong. Cari. Bagi semua tentera siwak. Tak cukup pedang tak apa. Janji semua ada siwak. Sahabat Nabi pun kelang kabut pergi cari pokok-pokok kat tepi-tepi tu, tebang, potong buat siwak. Tiada orang pun ambil, gigit. Kelang kabut, baru teringat. Dah sebulan perang, baru teringat sunnah Nabi ni tak ada. Sunnah Nabi ni kurang. Sebab tu Allah tak menangkan perang. Oh, kelang kabut, ambil, gigit, kunyah. Gosok. Rupa-rupanya diperhatikan oleh tentera kufar kat dalam. Tentera kufar pun teropong. Dia kata, oish. Dia panggil raja. Dia kata, rasa-rasa ni, diorang ni dah sebulan, dah lapar agaknya. Makanan dah kurang. Orang Arab ni, mereka ni memang orang kalau kita dipanggil orang liar. Mereka ni memang orang liar. Mereka dah lapar. Tengok tuanku, dia dah asah gigi-gigi dia. Habislah. Kan? Pedang pun mereka letak tepi. Rasanya hari ni dia kena nak makan kita. Raja kata, oh dia orang dah start nak makan kita. Kalau aku tahan perang lagi sebulan pun aku rasa kita kalah. Daripada kita nak kena makan, baik hari ni kita berdamai lah. Terus hari ni raja tu kata, kami berdamai, kami terima dan kami tunduk kepada tentera muslim. Tuan-tuan, dengan sebab siwak. Orang Islam tak amal siwak, Allah tahan peperangan. Hari ni kita bukan tak amal siwak, dah tunggal terbalik lah kita ni tuan-tuan. Kita dah jadi, ada sebahagian orang jadikan siwak ni benda main-main ni. Ada orang jadi geli pula tengok siwak ni. Ya, apa yang Allah buat kepada orang Islam hari ni. Sebab tu hari ni dengan kedatangan bulan Rabiul Awal, ni bulan rahmat. Kan? Kemudian ada pula rahmat tuan-tuan, kalangan kita orang Melaka ni adanya Majlis Maulid Arba'in. Bergerak daripada satu tempat ke satu tempat, satu masjid ke satu masjid, membawa risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingatkan kita balik tentang kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu perkara yang rahmat, bertuah ni Masjid Ibadur Rahman. Kan? Kita diingatkan tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, balik ni jangan balik kosong. Kita balik dengan kebesaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kecintaan kepada Nabi. Apa sunnah boleh buat tuan-tuan? Hari ni Allah bagi kemuliaan kita dengan Islam. Dengan Nabi kita. Apabila kita cari benda lain, Allah datang kehinaan. Tuan-tuan, balik cari kemuliaan kita dalam Islam. Cari kemuliaan kita dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kat rumah kita berapa sunnah lagi tak hidup. Anak-anak kita masuk tandas kaki mana tuan-tuan? Keluar tandas kaki mana? Masuk tandas tutup kepala tak tutup kepala? Minum dalam keadaan duduk ke berdiri? Sunah-sunah makan dalam keluarga kita dijaga atau tidak? Perkara yang kecil, kita nampak kecil. Laulam nakum hakaza, ma nakum hakaza. Kalau kita tak jaga benda yang kecil, macam mana kita nak jadi orang yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Oleh kerana itulah, kan, datang bulan-bulan macam ni, kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah Subhanahu Wa Taala pilih
kita ini sentiasa kan dalam keadaan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi dalam hati kita kecintaan khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kepada ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kepada para ulama, dan Allah Subhanahu wa taala pilih zuriat kita menjadi kalangan kekasih Allah Subhanahu wa taala, kalangan ulama. Saya mohon maaf kan cakap saya suara tinggi sikit depan para habaib, sebab kalau perlahan jadi semput, dia kena jerit sikit kan. Dan mohon maaf sekiranya ada perkataan saya yang salah dan sebagainya datang pada akhlak buruk saya yang baik pada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah moga-moga segala yang kita buat pada hari ini dipandang oleh Allah, majlis kita ini pun dipandang oleh Allah dan dijadikan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu ta'aruf kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.